Untuk mengulas situasi semasa perkembangan dan juga jangkitan COVID-19 dalam negara, saya bersama dengan Profesor Mada Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, pakar kesihatan awam dari Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami dalam Buletin Awani pada jam ini. Doktor, dengan kadar 1.27 semalam kes harian 10,000 dan angka itu terus meningkat, ramai yang resah. Tetapi, adakah ini indikator yang sesuai dilakukan dikala kadar vaksinasi, booster shot pun sudah tinggi? Apa lagi indikator-indikator yang perlu difahami setelah kita hampir 2 tahun berdepan dengan COVID-19, Doktor? Di antara indikator kesihatan lain yang perlu diteliti dalam membuat pertimbangan selain daripada kadar R0 ataupun kadar tubuh jangkitan dalam negara dan negeri, ialah memasukkan ke hospital yang saya kira secara berkadar terus dengan betapa seriusnya jangkitan tersebut. Mereka yang berada dalam kategori 3, 4 dan 5 tentunya perlukan kemasukan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jadi sekiranya pertambahan mereka yang dalam kategori ini adalah mendadak, tentunya sistem kesihatan kita akan terbeban. Dan penting untuk sentiasa memastikan kadar kematian adalah di tahap yang rendah. Untuk itu golongan rentan yang berpenyakit kronik seperti kecil manis, sakit jantung dan juga mereka yang obes tetap dilindungi. Apa yang kita perlu lakukan? Masyarakat mungkin secara sinikal mengatakan tak dapat raya dengan kes tinggi. Tetapi realiti semasa yang kita perlu lakukan sekarang, SOP itu perlu dikekalkan. Dan kalau kuarantin itu bagaimana tahap-tahap dan juga SOP yang perlu dipergiatkan pada ketika ini, Doktor, secara kendirinya? Okey, yang pertamanya kepada mereka yang belum mendapatkan dos penggalak ataupun booster yang ramai lagi dikabarkan belum mendapatkan dos ini, segera berbuat demikian kerana melalui kajian dos-dos penggalak ini berupaya melindungi majoriti ataupun sebahagian besar daripada kita semua untuk mendapat jangkitan yang teruk. Jadi dikala situasi sekarang adalah agak berbeza kerana jangkitan dikatakan berpunca daripada varian Omicron yang menyebabkan kadar jangkitan yang tinggi. Sebenarnya ini seiring dengan kadar kenaikan kes harian bukan saja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Jadi SOP yang bagus memerlukan memerlukan ikut yang baguslah sekiranya seorang itu dapat patuh kepada SOP, kepatuhan yang tinggi. Ini dapat mengurangkan kadar jangkitan. Jadi kita kepatuhan ni sebenarnya disiplin. Disiplin ni adalah tak kala ada penguatkuasa kesihatan ataupun anggota keselamatan yang menegur, yang mengeluarkan kompaun ataupun yang memantau. Bahkan disiplin ini dengan tidak adanya anggota-anggota penguatkuasa pun tetap diamalkan. Itu SOP yang kita telah diberitahu sejak daripada mula lagi, mengamalkan penjarakan fizikal tidak bersentuhan, menggunakan pelitup muka sentiasa, membersihkan tangan, dan SOP yang sama. Kepatuhan yang lebih kerana Omicron ini lebih lagi menyebabkan kadar jangkitan yang lebih tinggi. Doktor, perlukah pilihan raya negeri Johor diteruskan dikala kita menunggu kepada mesyuarat SPR yang bakal berlangsung pada hari Rabu ini, justru dengan risiko-risiko terkini dengan menjangkakan kes harian mungkin mencecah sehingga 22,000 pada penghujung bulan Mac? Wajarkah PRN itu diteruskan, dan kiranya diteruskan, apa SOP dan juga gerak kerja yang diperlukan? Saya kira sekiranya PRN ini diumumkan untuk diteruskan, ia haruslah dilakukan dengan SOP yang lebih baik. Boleh diteruskan dengan SOP yang lebih baik, yang lebih dikemaskini berbandinggan pilihan raya negeri yang dilaksanakan sebelum ini, iaitu PRN Melaka, PRN Sarawak. Ini kerana pada waktu tersebut kes tidaklah sedang meningkat naik seperti ini, dan juga belum ada lagi Omicron pada pilihan raya Melaka. Jadi jika kita lihat balik di kedua-dua negeri tersebut, tiada kenaikan jumlah kes yang ketara dan tiada peningkatan yang mendadak kepada kemasukan hospital dan juga kadar kematian di negeri-negeri tersebut. Jadi sekiranya diumumkan dengan SOP yang dikemas kini, ditambah baik, boleh
lakukanlah. Doktor, perbandingan itu dilakukan kepada pilihan raya negeri Melaka dan juga pada pilihan raya negeri Sarawak. Pada ketika itu, kadar jangkitan tidak sebesar sekarang dan juga kadar keberjangkitan juga tidak setinggi R0 yang dicatatkan. Adakah kita perlu merujuk kepada pilihan raya negeri Sabah pada ketika itu? Vaksinasi tiada, kes tinggi dan pada ketika ini Omicron melanda. Justru bagaimana kita melakukan perbandingan antara pilihan raya ini? Skala pilihan raya negeri Johor ini, bagaimana kita meletakkan risikonya di tahap mana? Keadaan agak berbeza dengan pilihan raya di Sabah kerana pada waktu pilihan raya Sabah kan kita belum memulakan lagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini belum ada lagi perlindungan daripada imunisasi tersebut. Jadi sekarang dah ada imunisasi dan ada booster dose yang boleh diambil dan sewajarnya diambil lah oleh orang ramai. Selain daripada itu, disiplin calon yang bertanding, penyokong parti yang bertanding, termasuk para undi, petugas-petugas pilihan raya harus memainkan peranan yang penting untuk menentukan lonjakan kes berlaku ataupun tidak berlaku. Jadi kita tengok kalau di PRN yang sebelum ini ada dalam kalangan petugas parti, penyokong-penyokong dan sebagainya dikenakan kompaun. Jadi kita harapkan dengan kepatuhan yang tinggi, kompaun tidak dikeluarkan dan dengan kepatuhan yang tinggi tidak ada kenaikan kes. Dan dari itu daripada sudut penyokong-penyokong parti dan daripada sudut penguasaan juga saya kira harus dipertingkatkan pemantauan, dipertingkatkan lagi secara aktif memantau dan juga mungkin menyuraikan sekiranya ada perhimpunan yang tidak dibenarkan dan juga mengeluarkan kompaun. Ini saya jangkakan SOP yang lebih ketat seperti jumlah keberadaan peserta dalam sesebuah mesyuarat atau perhimpunan, menghadkan masa ataupun jumlah seseorang itu dalam pusat-pusat membuat undi serta memperkasakan sistem kekuasaan seperti yang saya sebutkan tadi dapat pilihan raya negeri Johor dijalankan dengan selamat dan menjadi penanda aras baru dalam menjalankan pilihan raya Malaysia dalam keadaan yang baharu dan dalam masa yang sama menghadapi varian Omicron yang membimbangkan kadang-kadang ini. Doktor, adakah perlu juga dikawal penyokong-penyokong merentas negeri, pekerja-pekerja parti merentas negeri kerana kalau dilihat di Sarawak, ianya terkawal di situ, tidak ada mobilasi yang begitu besar daripada penyokong-penyokong di negeri-negeri lain. Di Johor bagaimana? Adakah indikasi itu perlu dilakukan? Kalau dapat doktor komen dalam masa seminit? Saya kira dengan SOP yang sedia ada dengan kadar kes yang tinggi kalau boleh dihadkan kepada penyokong-penyokong yang daripada dalam kelompok yang dalam peruan lingkup negeri tersebut kiranya ada dan mereka membawa balik ke negeri mereka tempat-tempat lain. Jadi penyebaran kes adalah lebih luas jika dibandingkan dengan penyebaran tempatan. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani merupakan pakar kesihatan awam Universiti Sains Islam Malaysia.